Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad shadiqul wa'dil amin. Allahumma bisahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya, selamat malam bagi ibu-ibu, ayah, bapa, adik-adik, Ustaz Usman Idris yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ruangi Aqidatul Rasul pada tiap-tiap malam Senai, malam Senai, petang Ahad malam Senai, insya-Allah kita bersama pukul 8.30 hingga sampai dengan Aqidatul Rasul yang mana kita berbicara pada minggu lepas dengan berkenaan dengan kufu, makna kufu dan tentang anwa' bahagian kufu kita bagi dua, kufu akbar dan kufu asghar. Dan kita dah bicara kepada kufu akbar tu kepada 5 perkara yang mana kita dah sebut kufu at-takdzib, kufu bohong, kufu al-iba' wal istikbar, kufu syak, kufu i'rad dan kufu nifaq. Insya-Allah kita main sambung pada malam ni kufu asghar pula. Bagaimana upacara orang kufu itu abang kita asghar ni, bagaimana insya-Allah kita bagi jelasan daripada Ustaz Usman Idris yang beri penjelasan kepada kita. Ya, pada bersyukur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton yang berbahagia sekalian, maka alhamdulillah malam ini sekali lagi kita mari berjumpa dengan ruangi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana telah dikemukakan oleh Ustaz dan kita bahwasanya pada minggu yang telah lepas kita sudah sebut berkaitan dengan jenis-jenis kufur akbar. Yang kita bahagi secara kasar-kasar kepada 5 jenis kufur. Semua jenis kufur yang berlima tadi itu, kalau sesiapa terjatuh terbuat salah satu daripada 5 tadi, maka seolah kata dia saat itu terlucut daripada Islam ini. Jadi dia mesti kena rujuk semula, mengucap 2 kalimah syahadah semula masuk Islam. Ataupun kita kecek secara mudah-mudahnya jadi jatuh murtad. Dan sebagainya. Maka insya-Allah pada malam ini kita nak masuk pula pada bahagian yang kedua. Yang kita bagi kufur tadi kepada 2, iaitu kufur akbar dan kufur asghar. Malam ini kita nak masuk bahagian bahasa kita berkaitan dengan kufur asghar. Kufur asghar. Iaitu takrif ataupun pengertian kufur asghar sana ialah kufur yang panggil berkaitan dengan bercanggah dengan akidah juga, tapi orang yang buat tuai dia saat itu tidak sampai keluar daripada agama, tidak sampai jatuh murtad. Kadang-kala naik sampai dosa besar, tapi tak sampai dia saat itu kena mengucap 2 kalimah syahadah semua. Itu maksud kufur asghar. Kufur asghar. Dan kalimah kufur yang bahagian kedua ni banyak diistilah diguna ataupun dipakai oleh ahli fiqh. Di mana kalau kita sebut kufur di dalam buku-buku fiqh saat itu kebanyakan kena kepada kufur asghar. Ataupun ditakbir dengan kalimah kata kufrun duna kufrin. Kufur yang tak sampai tanggal kufur keluar pada agama. Millah. Millah. Misalnya dalam mazhab Syafi'i kita berkaitan dengan hadis hak Nabi kata man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara kufran jihara. Misalnya sesiapa yang tinggal semaya dengan sengaja, maka dia sudah kufur dengan nyata. Maka ulama, kebanyakan ulama dalam Syafi'i dia takwil kalimah kufur sini iaitu kufrun duna kufrin. Kufur makna kufur nikmat. Kufur nikmat, dosa besar
yang tidak keluar sampai kepada keluar agama. Mertaad. Tapi tapi walau bagaimanapun, dalam pendapat mazhab Syafi'i, bagi orang sengaja tinggal semaya walaupun satu waktu, dia mesti kena taubat. Dan pemimpin raja negeri dan qadi misalnya mesti kena panggil dia nasihat dan minta supaya dia taubat. Kalau dia tak taubat sampai 3 kali, maka hukum dia catat tekak juga. Bunuh juga. Panggil bunuh situ sana itu bukan bunuh kerana dia kufur, tapi bunuh denda. Panggil kutila haddan. Denda, panggil lumtur. Lumtur. Sementara dalam mazhab Hambali, dia kata kufur saat itu panggil kufur akbar. Kufur orang tinggal semaya saat itu jatuh agama. Kerana dia tengok as-salat imaduddin. Semaya saat itu dia agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Dia tinggal semaya seolah kata dia utuh agama. Lepas tu banyak hadis-hadis lain mari bantu, di antaranya bainar rajul wa baina al-kufri tarkus salat. Nabi tahu. Sakate di antara seorang Islam dengan orang kafir itu ialah tinggal semaya. Dan selama mana dia ada semaya, maka selama itulah dia jadi orang Muslim. Tapi bila saja dia tinggal semaya, maka dia jatuh jadi kafir. Ini bagi pendapat mazhab Hambali. Sementara mazhab Hanafi, mazhab Hanafi juga dia kata pada umum pendapat serupa dengan mazhab Syafi'i, cuma bagi mereka kalau tidak taubat tak sampai hak kena bunuh. Tapi dia kena penjara. Panggil lumtur dengan camkuk. Supaya dia sana itu berat jugalah. Berat juga. Itu dosa besar juga. Ini panggil tujuannya kita nak kata kufur di segi istilah fiqh saat itu kadang-kadang kebanyakannya maksud kufur asghar ni lah. Bukan kufur akbar. Kufur akbar. Mana tahu boleh bicara lagi, boleh bicara. Boleh bicara lagi. Boleh bicara lagi. Tak masuk dalam ayat Quran yang kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna. Masuk dalam wa yaghfiru ma duna. Itu lagi. Sebab tu tujuan saya mukadimah dengan maksud kufur ahli fiqh tadi tu untuk nak ayat kata maksud kufur asghar yang kita nak kaji buat bahasa malam ni ialah pada umumnya terkena pada kufur amali. Kufur di segi perbuatan. Bukan kufur di segi aqadi, bukan kufur di segi i'tikad. Kalau kufur di segi i'tikad iaitu kufur akbar hak kita mari bahasa dah. Bicara dapat 5 perkara tadi. Dapat 5 perkara tadi. Sebab tu kalau kita tilik kepada jumhur ulama masalah tinggal semaya iaitu kufur amali. Bukan kufur aqadi. Kerana orang yang tinggal semaya dengan sengaja tu, kalau lah dia ikut kata tak wajib semaya mula tu, dia jatuh baru tak mula dah. Tapi kita kecek masalah orang hak masih duk ikrar, masih duk yamrah kata semaya tu wajib dah dia. Tapi sengaja dia tinggal kerana malah ke, kerana nak muih ke pia ke. Tu bahasa kita dah. Secara umumnya kita rekah sini senang kata kufur asghar ialah kufur yang tak keluar pada agama dan terkena pada kufur di segi amalan. Bukan kufur di segi i'tikad. Alhamdulillah. Waktu ayat tu besar di segi i'tikad dan kenapa hak tu pegenge bagi tiap-tiap orang tu hak tu. Kerana hak tu ya berat lalu dah. Tapi di segi amal ni al-fiqh ni boleh bicara, boleh kecek lagi lah, boleh kira lagi. Alhamdulillah. Sebab tu istilah kufur kalau kita tilik pada Al-Quran dan pada sunnah, di segi sirah dia samnun dia sana itu terkena pada dosa besar lah, zunub. Dosa. Dosa. Tapi pia-pia buat dosa saat itu kadang-kadang istilah Quran, istilah Rasulullah SAW sedia pun dia guna dengan kalimah kufur juga. Iaitu kena pada kufur nikmat dan sebagainya. Dan kufur ni sana itu tak sampai sepanjang kita kata sana lah. Tak sampai kepada had kufur akbar lah. Misal kita duduk dengar semua ulama fiqh tu hal ini orang panggil kufur nikmat. Kufur nikmat.
Seperti mana ada sebut dalam surah An-Nahl. Nah, dalam Quran ayat yang 112. Nah, saya kata wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rada min kulli makanin fa kafarat bi an umil. Nah, Tuhan buat perbandingan. Nah, perumpamaan dengan satu kampung yang dulu aminah. Nah, selamat sejahtera sentosa. Tidak ada apa-apa mutmainnah. Lepas tu duduk senang, tidak kena gobar, tak kena duduk susah, tak kena duduk bangi bimbing apa setiap. Ya'ti rizquha ragadan. Dan rezeki tu mari dengan mudah-mudah, dan mari dengan selesa. Nah, min kulli makan, daripada tiap tempat. Nah, rezeki tak kena duduk susah cari. Nah, mari naik hulu hilir jatuh dan sebagainya, daripada rezeki dari laut, rezeki daripada langit, rezeki daripada bumi dan sebagainya. Tapi apabila senang lagu tu tak kena usah gapo susah gapo, fakafarat bi an umillah. Lalu ahli kampung sana itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Iaitu panggil kufur sini iaitu kufur nikmat lah, tak syukur. Maksud kufur sini mana lam yashkur bi ni'amillah, tak syukur dengan nikmat Allah. Nah, pihak Allah suruh keluar zakat, dia tak keluar apa zakat ni hasil usaha dia. Nah, pihak kata dia suruh panggil ibadat kepada Allah Ta'ala, dia tahu ibadat apa dan sebagainya, ni panggil masuk kufur nikmat. Nah, kufur nikmat iaitu tak syukur dengan pemberian Allah Ta'ala. Nah, lalulah Allah turun tipa bala itu panggil percubaan ke atas mereka untuk mereka sedar. Ni panggil salah satu dalil dalam Quran guna istilah kufur, tapi kufur sini bukan kufur maksud keluar daripada agama. Nah, sebab tu tolak daripada istilah kufur saat itu juga sukacita kita untuk nak beri perhatian kepada syabab pemuda-pemuda kita panggil tak suka mengaji dengan tok guru, duk baca Quran sendiri, baca terjemah Quran sendiri gapo, kenal makna kufur ni, makna keluar murtad, jatuh pada agama dan sebagainya. Nah, minta hati-hati di kalimah-kalimah seperti ni. Nah, kadang-kadang tu kita kena hukum nama kufur dengan tak sengaja panggil tak tahu. Tahu tak faham dengar tak faham. Ni panggil zahir makna dia. Nah, sebab tu masalah mengaji dengan guru saat itu penting juga. Nah, kita kena baca, kena mengaji, kena dengar tok guru untuk mengajar, barulah kita boleh faham makna-makna selok belok dan sebagainya. Kadang-kadang makna saat itu bukan arti zahir-zahir dia tak. Nah, bahkan arti dia sana itu lebih dalam daripada tu lagi. Kadang-kadang dia panggil guna kalimah panggil arti dia terungkap. Nah, misal kalimah zaujun bahasa Arab. Nah, kita dah tahu zaujun ni mana suami. Mana suami. Tapi dalam istilah bahasa Arab sebab ada zaujun sana ni kena pada suami isteri. Nah, kalau kecek ke tempat isteri, zaujun mana isteri. Kalau kecek tempat itu lelaki, mana zaujun mana lelaki. Seperti juga kalimah bai'un. Nah, kalimah jual. Sebab tu bahasa Melayu tu apabila sebut bai' bab al-bai'u ataupun kita belum bai', mana kita tahu kita bahasa masalah jual beli. Nah, bai'un makna jual, bai'un makna beli. Nah, tu bagi hak ni kita kena panggil mengaji dengan guru lah, baru kita tahu belak-belak. Sebab tu nah, kita kena hati-hati. Ustaz nak tambah ke apa tu? InsyaAllah sikit sebanyak. Itu satu hadis lagi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Cuba satu dalil lagi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk pada kita bahwasanya kalimah fusuk, fasik dan kalimah kufur saat itu bukan berarti mana kufur keluar pada agama juga. Nah, iaitu Nabi kata sibab al-muslim fusuk. Sibab ni mana kita duk supah, duk maki kepada sama Islam saat itu satu perbuatan fasik. Perbuatan huduh arti dia lagu tu. Perbuatan jahat. Nah, fusuk sini mana jahat. Bukan fasik sini mana panggil orang yang tak boleh ambil buat saksi nikah dan sebagainya, bukan. Nah, bukan.
Ya, tak ada berat apa takut tu lah, tak ada berat apa takut. Tak apa takut tu. Ya. Nah, pentingnya ia panggil dosa lah. Wa qitaluhu kufrun. Nah, qitaluhu kufrun. Qital sini mana bunuh. Nah, mana bunuh orang. Nah, kufur. Nah, kufur sini ni mana panggil kufur duna kufrin. Seperti mana ditafsir oleh Ibn Abbas sendiri. Nah, Ibn Abbas sendiri. Nah, dan baitulah panggil ijma' ulama kata sesiapa yang bunuh orang Islam, nah, dia tak kufur. Tak keluar pada agama. Ya. Nah, kerana masalah bunuh saat itu tak ada masuk dalam salah satu pada rukun-rukun Islam. Dan rukun ini. Tapi dalam hal tu, nah, kita dapati Ibn Abbas sendiri, nah, radhiyallahu anhu, suatu kali ada orang ditanya dia, sewaktu dia duk mengajar orang ramai dalam masjid. Nah, nampak gaduh-gaduh mari tanya, "Ya Ibn Abbas, nah, ma hukmu qatlin nas?" Apa hukum bunuh orang? Nah, Ibn Abbas tengok di muka dia tu, nampak panggil muka orang sesat. Nah, nampak muka orang saat itu ada berlaku dosa. Khabar diri lah, khabar diri. Khabar diri. Nah, maka Ibn Abbas goyak kata, tak apa. Panggil pepia bunuh orang, kalau ia sesat dah tu, dia mesti taubat. Kena taubat dengan Allah Ta'ala. Nah, insyaAllah Allah Ta'ala akan terima taubat dia kalau dia ikhlas. Nah, demo tu pergi tubik. Bawa satu hari pula ada sore pula mari tanya soalan tu lah. Nah, tapi Ibn Abbas tengok di muka dia tu nampak orang yang panggil muka bekai, muka panggil ada hawa nafsu dalam untuk nak buat tindakan kepada seseorang. Nah, ya Ibn Abbas, apa hukum bunuh orang? Nah, Ibn Abbas kata sesiapa bunuh orang maka kufurlah dia dan dia akan kekal di dalam neraka tak keluar-keluar. Allah. Tu jawab fatwa Ibn Abbas pada satu soalan tulah yang sama tapi dua kelakuan, dua sebabkan orang tak suka. Nah, demo tu pun muka turun patah. Panggil patah muka dia saat itu jalan tu baik. Nah, lalu ditanya oleh anak-anak buaya dalam sijik. Nah, kita kata menunda wahai tu guru. Saya dua marang ada soalan ni juga tanya. Tapi Tok Guru ayat kata, nah, pintu taubat ada lagi, nah, boleh taubat lagi, ikhlas taubat kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala akan terima taubat. Tapi kerana hari ni sana itu, Tok Guru kasar sangat. Nah, ayat tu, dia bunuh orang Islam, nah, kufur, nah, akan dimasuk neraka kekal tak keluar-keluar. Nah, maka Ibn Abbas celai. Nah, jawab kata, sesungguhnya dia tu, orang sehari dua marang mari masuk tu, aku nampak di muka dia, dia sesat. Maksudnya dia sudah bagi pelan, nah, bagi salah tangan pergi bunuh orang Islam. Lalu dia mari tanya fatwa untuk nak taubat, sesat dengan perbuatan dia. Nah, sebab tu nak Abah kata, Tuhan pemurah, nah, buka pintu taubat. Timur. Nah, tapi orang yang kedua hak mari hari ni saat itu, dia tak ada bunuh orang lagi, tapi mari fatwa nak tahu kata halal tak halal. Nak tahu kata boleh ke tak hukum bunuh orang. Nah, sebab tu aku fatwa dengan lagu tu untuk nak kerak jalan dia, tak save dia pergi buat benda. Tak molek. Nah, ni orang panggil makam fatwa saat itu kadang-kadang. Nah, kita kena ingat kata. Tengok zuruf, tengok keadaan. Nah, ya fatwa tak sama dengan hukum fiqh. Hukum fiqh kadang harus halal. Tapi pihak fatwa saat itu kadang-kadang benda haram kita boleh kata halal. Kerana beberapa sebab. Nah, benda hak harus, benda hak halal kadang-kadang kita boleh kata haram kerana beberapa sebab. Nah, hal ini hak itulah berhajat kepada firasah. Berhajat kepada kecerdikan mufti. Itu sendiri, lepas tu kena tahu bagi latar belakang orang yang tanya fatwa. Nah, sebab tu sebenarnya cara fatwa online lah ni satu bahaya benar. Nah, kerana kita fatwa menurut soalan. Nah, kita tak tahu kata latar belakang orang tanya tu lagu mana. Nah, dia tanya untuk nak tahu ke, tanya untuk nak test, nak tahu kata tu guru panas tak panas sungguh ke, ataupun tanya untuk jual lain-lain. Allah. Nah, sebab tu secara ringkasnya
kita boleh buat syaruk khalasah sini kata istilah kufur dalam Quran dan dalam sunnah saat itu bukan semata-mata maknanya kufur syirik dengan Allah Ta'ala, kufur yang keluar daripada agama. Daripada agama. Ya, betul dah. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Usman Idris yang beri penjelasan bagi kita. Walaupun dengan masa yang pendek, 15 minit saja pada hari ini, kerana kita itu silap masa sikit. Maka alhamdulillah sebagai jalan ni, program kita jalan juga pada malam ni dengan makna kufur asghar, kufur kecil yang kita tak mesti nak banyak dah bincang, tetapi kita nak fahami kepada peminat bersama kita dengan makna yang sebenar. Kadang-kadang supaya kita dengar petua hak Ibn Abbas tadi, dua orang tu, abang kita kadang-kadang kita nak tengok niat juga. Niat seorang, kecepe seorang, dan itu tujuan seorang tu gapo. Itu kena reti. Bukan semata-mata nak jawab dan semata-mata nak petua kepada dia, itu beri penjelasan kepada dia. Bukan kita nak tahu, kerana kita nak sekat jalan ni dia, serta kita nak peluah bagi orang yang sesat dan niat yang baik. Dengan kadang-kadang perbuatan dia tu perbuatan dengan fajah, dengan tergepar dia buat, lepas tu dia khabar diri, serta dia minta nak taubat Allah Ta'ala. Maka benar-benar lagu ni kita kena buka jalan biluah dalam bincang. Maka alhamdulillah malam ni kita dapat reti makna kufur yang sebenar, yang mana kita faham makna kufur ni itu keluar daripada agama, murtad lah kufur ni. Tetapi ada lagi makna tula, walaupun dalam Quran, walaupun dalam hadis Nabi sebut makna kufur, bukan siapa murtad dan bukan siapa itu keluar daripada agama dak. Bukan dosa lah, memang dosa, kufur nikmat apa ni. Itulah. Maka dengan masa yang lewat dah sama-sama kita itu akhiri dengan aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basir innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.